Sebab itu orang tasawuf dia kata apa? Apabila kita nak mulakan islah diri kita, maka kita perlu berdamping dengan ulama, kita perlu berdamping dengan ahlullah. Kenapa kita perlu berdamping dengan mereka? Kerana dengan pancaran sinaran amalan dan perubahan jauh dia daripada maksiat tadi boleh mengubah, memberi kesan pada kita untuk mengubah. Sebab itulah Maulana Zakaria rahimahullah ta'ala dalam hadis wahyu kaifa kana bada'il wahyu, berkaitan dengan hadis Nabi SAW dipeluk oleh Jibril AS, maka terus Maulana Zakaria rahimahullah ta'ala menukilkan, dibagi tahu bahawasanya nisbat di antara anak murid dengan guru, hubungan di antara anak murid dengan guru ni ada 4 nisbah, ada 4 hubungan. Yang pertama dipanggil nisbah in'ikasiyah. Apakah maksud nisbah in'ikasiyah? In'ikas maksud pancaran lawan. Apabila seorang anak murid tadi dia duduk di hadapan guru, maka dia nampak cerminan dosa dia, maka dia rasa, ya Allah, dia duduk di hadapan guru, dia rasa diri dia bersalah pada waktu tu. Kenapa? Seolah-olah cerminan ada, dia nampak. Mula dia rasa malu, sampai bila aku nak buat dosa ni. Pada waktu tu mula dia akan dapat Allah SWT beri dia ilham supaya ubah diri dia. Ini kesan nisbat in'ikasiyah yang berada di hadapan seorang guru. Tapi nisbat in'ikasiyah, hubungan in'ikas tadi, hubungan cermin ni sangat sekejap. Bila dia duduk depan cermin dia nampak. Bila dia tinggalkan cermin, lupa dah dia. Sebab itu ada setengah orang bila pergi duduk dengan majlis ahlullah, majlis ulama, pada waktu tu dia fikir nak ubah diri dia. Habis tinggalkan majlis, dia lupa dah, dia buat jahat balik. Jadi nisbah ni ada di antara kita. Yang kedua, tuan-tuan dimulakan oleh Allah SWT dipanggil nisbah ilqaiyah. Apa maksud nisbah ilqaiyah? Iaitu nisbah ilqaiyah apabila dia duduk dengan guru, maka apa yang berlaku tuan-tuan dimulakan oleh Allah SWT, kadang-kadang bila kita duduk di hadapan guru, di hadapan ahlullah, di hadapan orang yang dekat dengan Allah SWT, maka pancaran daripada nur batiniah yang ada pada guru tadi pancar pindah ke kita. Kita mula dah rasa, Allah, lepas ni aku nak buat, lepas ni aku nak jaga balik sembahyang aku, lepas ni aku nak jaga balik zikir aku, lepas ni aku nak jaga balik solat-solat aku, lepas ni aku nak buat baik dengan jiran aku, lepas ni aku nak buat baik dengan ibu ayah aku, lepas ni aku nak buat baik dengan adik-beradik aku. Semua dia buat fikiran-fikiran dia berubah untuk fikir dan buat benda-benda yang baik. Kenapa? Pindah tadi dipanggil transfer rohaniah tadi, dan transfer nuraniah tadi pada anak murid tadi, kesan dia tadi. Lepas itu tuan-tuan dimulakan oleh Allah SWT, ulama bagi tahu, kalau kita duduk dengan orang yang minyak atar, kesan wangi tadi akan datang pada kita. Kalau kita duduk dengan dekat pasar dengan orang yang meniaga ikan, kesan bau ikan akan lekat pada kita. Kita bawa lah kat rumah kesan tadi. Ini yang kesan dipanggil nisbah ilqaiyah. Pada waktu tu kita lah bertanggungjawab bila kita balik untuk pelihara nur tadi. Bagaimana nak pelihara nur tadi? Jauhkan diri kita daripada kemaksiatan pada Allah SWT. Orang yang jauhkan diri daripada maksiat pada Allah SWT, maka dia akan dapat bawa balik nur tadi. Sebab itu orang kata apa? Kalau nak bagi perfume tadi melekat lama, jangan basuh dulu, biar dulu. Tapi sampai bila nak biar? Sebab itu orang yang dapat nisbah ilqaiyah, sampai bila dia nak jauhkan diri, sampai bila dia nak selamatkan diri daripada maksiat, satu hari nanti dia fikir lagi, kenapa syaitan akan datang pada dia? Nafsu ada dalam diri dia. Hari ni dia elakkan diri dia daripada maksiat, daripada dosa, aku tak nak buat dosa. Besok datang lagi, mainan tu masuk, was-was datang masuk dalam hati, buat lagi. Benda ni akan datang tuan-tuan. Bagaimana kita nak pelihara tadi? Duduk dalam suasana yang betul balik, duduk dalam ilaiman yang betul, insya-Allah, duduk dalam track yang betul. Sebab itu tuan-tuan dimulakan Allah SWT, dekat mana track yang betul dalam dunia pada hari ini? Sudah tentu seorang masjid, sudah tentu madrasah, sudah tentu tempat di mana ulama-ulama ada berkumpul, sudah bertentu tempat di mana ada zikrullah berlaku di sana, baca-bacaan Al-Quran ada di sana, ada nasihat menasihati di sana. Ini tempat-tempat nak menyelamatkan kita daripada suasana-suasana buruk tadi. Maka dia akan bawa nisbah pelihara tadi. Sekarang Allah Ta'ala bagi tahu, racun yang membunuh, racun yang paling bahaya sehingga boleh membunuh kita adalah pandangan. Seorang yang tak jaga pandangan dia, maka dia boleh rosakkan nisbat, semua nisbat tadi, sehingga dia rasa tak ada hubungan langsung dengan Allah SWT. Dan tuan-tuan dimulakan oleh Allah SWT, dalam Al-Quran Allah SWT sendiri beritahu, ya ayyatuhan nafsul, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kamu pulanglah kepada Allah SWT dalam keadaan kamu redha dan kamu diredai. Bagaimana caranya nak bawa nafsu kita kembali pada Allah dengan dalam
nafsu mutmainnah, nak bawa bagi kembali pada Allah dalam keadaan kita redha, Allah redha. Sehingga Allah SWT sebut, fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu di kalangan hamba-hambaku dulu, wadkhuli jannati, baru kamu dapat masuk ke dalam syurga. Tahulah bahawasanya untuk kita dapat masuk ke dalam syurga Allah SWT, sohbat, hubungan kita dengan ahlullah sangat penting. Sebab itu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka buat hubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa keadaan sekalipun dia akan jumpa, ya Rasulullah, nasihatilah kami. Dan ada satu lagi dipanggil nisbah, iaitu nisbah islahiyah. Nisbah islahiyah yang ada dalam tasawuf, iaitu bagaimana apabila dia duduk dengan guru tadi, guru akan ajar dia, kamu Muhammad, lepas ni kamu kena amalkan zikir ni, banyak ni. Muhammad, lepas ni kamu tiap-tiap hari kena baca Al-Quran, banyak ni. Muhammad, wajib kepada kamu kena jaga 5 solat fardu, jangan kamu tinggal sekali-kali. Muhammad, kamu usahakan kalau boleh solat 5 waktu ni di masjid surau. Muhammad, kalau boleh kamu usahakan di awal waktu. Semua amalan-amalan diberi kepada anak murid tadi untuk tujuan islah, supaya anak murid tadi banyak masa dengan ibadat, kurang dia buat maksiat. Kalaulah kita tak banyak bagi masa untuk kebaikan, kita akan buat kejahatan pun. Sebab itu bila kita tengok kenapa orang ni zikir panjang ni, kita pelik dengan orang yang zikir panjang, tapi kita tak pelik dengan orang yang duduk WhatsApp 2 jam duduk tengah, macam-macam cerita dia buka. Lepas klip ni, lepas klip ni, orang depan TikTok, lepas klip ni, habis banyak masa di sana. Tapi dengan orang yang baca Al-Quran lama, kita pelik, dia macam tak ada kerja. Patut kita tanya dia, kamu waktu kamu duduk depan tu, kamu mana kerja kamu? Terbalik pada hari ni tuan-tuan dimulakan SWT, orang yang habiskan masa dengan ibadat tak ada kerja. Orang yang habis masa dengan lara, itulah kerja. Sebab itu perlunya nisbah islahiyah. Jadi tok guru tadi bagi tahu, ini buat benda ni, ini buat benda ni, ini buat benda ni. Maka dengan amalan-amalan tadi dia dapat islahkan diri dia. Bahkan bukan saja dia dapat islahkan diri dia, bahkan dengan kekuatan rohaniah dia tadi, dia pun dapat ajak kawan-kawan dia untuk baik pulihkan. Jadi nisbat islahi ini penting tuan-tuan. Bagaimana sohbat kita buat hubungan dengan ahlullah, duduk dengan orang yang baik, maka akan dapatlah kebaikan dari. Kemudian tuan-tuan, nisbat yang terakhir dia dipanggil nisbah ittihadiyah. Nisbah ittihadiyah ni maksudnya, bila kita duduk dengan ahlullah, secara automatik pancaran daripada ahlullah tadi akan mengubah kita sehingga kita pun jadi kopi dia. Dan kita faham dia semua. Apa yang dia hendak kita pun faham. Dalam hadis Bukhari, syarahan daripada Muazzikar rahimahullah ta'ala, beliau kata, nisbat ittihadiyah di antara para sahabat yang dapat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kenapa Abu Bakar dapat nisbat ittihadiyah? Dia duduk bersama dengan Nabi SAW. Rohani Nabi telah transfer masuk ke dalam diri Abu Bakar, sehingga Abu Bakar ni faham mansya kehendak Nabi. Faham. Nabi kata nak naik hijrah, sebelum Nabi cakap lagi, dia dah sediakan kuda dah, dia sediakan kenderaan. Dia faham kehendak Nabi. Tak payah bagi tahu, terus dia faham. Sebelum Nabi datang, waktu tu Nabi perlu jemaah jihad dia hantar. Maka pada waktu tu Nabi SAW bagi tahu di antara para sahabat, siapa yang nak infak jalan Allah SWT. Datang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kali ni aku boleh lawan Abu Bakar. Kenapa? Dia telah niatkan separuh daripada harta dia untuk diinfak jalan Allah SWT. Tapi Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia terlampau cinta sangat pada Allah dan Rasul, sehingga nisbat dia boleh kopi kehendak Nabi tadi. Dia faham tu kehendak Nabi. Terus dia datangnya Umar, Nabi tanya, apa yang kamu tinggalkan untuk keluarga kamu? Nabi tak tanya apa yang kamu bawa, Nabi tanya apa yang kamu tinggalkan. Umar kata, aku telah tinggal separuh. Umar pun kata, alhamdulillah hari ni aku dapat atasi Abu Bakar. Abu Bakar datang, Nabi kata, wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan? Abu Bakar kata, aku tinggalkan untuk orang di belakang aku adalah Allah dan Rasul. Dan Umar kata, aku tak lawan lagi dia. Sebab itu Abu Bakar namanya Abdullah bin Quhafah. Abu Bakar kunyat saja. Abu Bakar ni maksudnya segera. Orang yang paling segera sekali buat kebaikan Abu Bakar. Bila datang dia Nabi bagi tahu, terus dia faham. Maka ulama bagi tahu nisbah yang diduduk dengan Nabi ni, dia dapat kesan daripada rohani Nabi tadi, membuatkan dipanggil nisbah tadi jadi nisbah ittihad. Maka 4 nisbah yang ulama bagi tahu, kalau kita duduk dengan ahlullah tak dapat tidak, salah satu tu akan ada. Kalau salah satu daripada 4 nisbah tak ada, kita kena cermin diri kita balik lah. Apa aku dah buat sebenarnya ya Allah? Aku ni orang Islam lagi ke? Ataupun aku ni pura-pura jadi orang Islam?